Assalamualaikum kepada terdidik dan juga rakan-rakan. Hari ini kita nak present pasal komunisme. Apakah itu komunisme? Komunisme adalah sebuah ideologi atau fahaman yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Inilah Karl Marx dan inilah Friedrich Engels. So, ideologi komunisme ni diterapkan ketika meletusnya revolusi Bolshevik di Rusia pada 17 November 1917. Sejak itu bersibang sebagai sebuah ideologi kenegaraan. Karl Marx ni menulis buku Komunis Manifesto yang diterbitkan di Semuda pada tahun 1848. Karl Marx juga mewujudkan negara komunis pertama melalui USSR. USSR apa? Union of Soviet Socialist Republics. Maksud komunisme adalah ideologi politik yang menjadikan ekonomi dan harta atau barang rakyat kepada milik kerajaan. Ideologi ini juga membincangkan bahawa masyarakat itu mempunyai status sosial yang berbeza terhadap sebuah sistem ekonomi bernama kapitalisme. Kapitalisme ada dua kelas, iaitu kapitalis dan juga pekerja. Kapitalis sama menjadi seorang kaya, orang-orang yang menggunakan orang bawahan untuk mengaut hasil. Kapitalis ni orang bawahan lah yang garis pagi makan pagi gitu. Inilah negara komunisme setakat ini. China, Vietnam, China, Vietnam, Laos, sementara Cuba. Di antara tempat ini adalah Asia. Sementara ini Cuba adalah the only negara dalam kontinen North America. Next. Komunisme ni dia ada 10 faktor utama. Macam mana komunisme, apa kegunaan komunisme ni lah. Yang pertama, penghapusan hak milik persendirian. Kedua, cukai pendapatan progresif yang berat. Ketiga, penghapusan hak harta pusaka, perampasan hak pemilikan harta, pewujudan negeri pusat, sistem komunikasi dan pengangkutan bilik penuh kerajaan, kilang dan kawasan pertanian dimiliki oleh kerajaan, golongan pekerja dikawal oleh kerajaan, perancangan selatan dan pelanangan yang dikorporatkan pendidikan di bawah kepala kerajaan. Kira dia dalam bahasa mudah, dia nak semua benda ni, ekonomi, pembelajaran semua ni dia nak semua dalam bawah kerajaan lah. Bagi senang untuk diorang kawal, bagi sama rata macam ni. Next. Ciri-ciri ideologi komunisme. Masyarakat satu kelas. Okey, kalau kita tahu komunisme ni kan dia nak wujudkan ideologi sosialis. Sosialis tu adalah membentuk masyarakat tanpa kelas. Dan juga yang kita baca tadi, tiada hak persediaan, semua harta milik kerajaan. Okey. Konsep utama adalah mencipta paradigma di mana perbezaan berdasarkan pendidikan dan tenaga kerja dihapuskan. Dia macam counter balik kapitalis lah. Kapitalis kan ada pemilik dan tenaga kerja kan. So, prinsip pendidikan bersama sungguh-sungguh penting dalam mencapai masyarakat berkelas. Ideologi ini menolak harta persediaan sebagai kritikan terhadap jurang sosio-ekonomi untuk mencapai pembagian sumber yang adil. Okay. Seterusnya, kerajaan berpusat. Apa kerajaan berpusat ni? Kerajaan berpusat ni satu kerajaan dengan kuasa membuat keputusan dan terfokus di peringkat nasional atau pusat. Maksudnya, dalam sebuah negara komunisme ni ada dia punya kepala. Kepala ni yang akan menentukan segala keputusan dalam negara komunis itu. Tujuannya mewujudkan pemilikan kolektif alat pengeluaran, pemanfaatan harta persediaan dan masyarakat kelas dan negara. Ini dia punya contoh. Maksudnya harta-harta semua tu atau pengeluaran dia keluarkan secara kolektif. Apa maksud kolektif? Kolektif itu semua sama rata. Lepas itu pemanfaatan harta persendirian. Jadi orang-orang rakyat yang ada dalam negara komunis ni tak ada harta persendirian. Semua akan diprovide hasil daripada kerja yang diorang buat untuk negara komunis. Jadi semua orang sama duit diorang. Dan masyarakat tanpa kelas dan negara. Maksudnya semua orang sama. Tak ada perbezaan. Lepas tu dia dianggap untuk mengawasi perolehan dari kapitalisme kepada komunisme dan memastikan penelitian sumber yang sama. Itu apa yang saya cakap tadi. Semua orang mesti kena sama hasil.
sejarah menunjukkan pelaksanaan model kerajaan berpusat dalam rezim komunis seperti Soviet Union, USSR dan Maoist China. So ini tu USSR lah. Parti Komunis memainkan peranan sentral dalam pengambilan keputusan dan pengarahan negara dalam kerangka ideologi komunis. Maksudnya, dia lah yang buat keputusan dalam segala hal ehwal dalam negara komunis tu. Seterusnya pengeluaran untuk Okey, seterusnya pengeluaran untuk keperluan asas. Keperluan asas tu adalah seperti barang-barang ataupun kebajikan lah senang kata. Konsep pengeluaran untuk keperluan asas menekankan ekonomi yang memprioritaskan barang dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan asas manusia. Maksudnya negara komunis ni dia titik beratkan kebajikan rakyat dia juga. Dia take this as a priority lah. Prioritas. Okay. Berasal dari model sosialis dan komunis, fokus kepada kebajikan kolektif masyarakat daripada motif keuntungan kapitalisme. Maksudnya, kapitalisme ni kan orang kaya. Lepas tu, fokus kebajikan dia secara sama rata kepada rakyat dia orang. Lepas tu, maklumat dia menjauhi keuntungan individu dan mengutamakan kebajikan kolektif dengan memastikan pengeluaran keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan penjagaan kesihatan. Maksudnya kat sini, kalau rakyat dalam negara komunis tu, setiap hari dia orang makan semua benda sama. Semua sama rata. Lepas tu duit dia orang semua sama rata. Lepas tu tempat tinggal, rumah tu contoh kalau duduk rumah kondo, rumah flat, semua orang duduk rumah flat. Lepas tu tujuan mencipta masyarakat tanpa kelas dengan pengagihan sumber yang sama. Macam saya cakap tadi, semua benda sama. Rejim komunis seperti Kesatuan Soviet telah menggunakan polisi ini dengan menekankan pengeluaran barang keperluan untuk memastikan taraf hidup semua rakyat. Jadi kebajikan dia orang terjaga walaupun dalam negara komunis. Walaupun menghadapi cabaran dan kritikan, konsep pengeluaran untuk keperluan asas tidak menjadi aspek asas dalam wawasan komunis untuk masyarakat yang lebih egalitarian dan adil secara sosial. Apa maksud egalitarian? Egalitarian maksudnya adalah adil dan sama. Maksudnya sama rata. yes, seterusnya bersih. Seterusnya tentang demokrasi. Jadi komunisme menentang demokrasi liberal kerana menekankan pengambilan keputusan yang langsung dan efektif dan kolektif, fokus pada kesaksamaan dan kesedaran tanpa kelas. Jadi mereka menggunakan struktur kerajaan berpusat untuk melaksanakan keputusan kolektif tersebut. Jadi komunisme menentang terhadap demokrasi tradisional berdasarkan kritikan mereka terhadap kemungkinan perpecahan kelas dan ketidaksamaan dalam sistem kapitalis. Komunisme mencadangkan sistem di mana keputusan dibuat secara kolektif untuk menghapuskan pengaruh kepentingan ekonomi dan kelas dalam proses politik. Jadi mereka mahukan kesetaraan dalam mengawal kerajaan mereka. Kini terdapat negara komunis yang mengamalkan sedikit unsur demokrasi dalam negara mereka. Contohnya seperti di China, Cuba dan Vietnam, mereka masa membuat pilihan raya umum dan diadakan di beberapa peringkat kerajaan tempatan untuk memilih wakil rakyat. Tetapi kerana kerajaan mereka, kuasa pusat dipegang oleh parti komunis tersebut, pilihan raya tidak melibatkan semua rakyat. Seterusnya, tidak beriman kepada Tuhan. Ciri asas komunisme ialah menolak terhadap kepercayaan kepada Tuhan atau kuasa yang lebih tinggi. Ini digariskan daripada pandangan Karl Marx dan Friedrich Engels di dalam The Communist Manifesto. Ia menganggap agama sebagai alat ideologi sahaja yang menekankan perpecahan dalam kelas. Marx menyebut agama ialah opium rakyat yang mengalihkan perhatian individu dari keadaan material kehidupan mereka. Jadi, komunisme mengejar
mengajar masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara, dan menentang peranan agama dalam membentuk kesedaran sosial dan menekankan pandangan dunia materialis. Komunisme menekankan agensi manusia dan tindakan kolektif dalam membentuk struktur sosial, ekonomi dan politik. Jadi meskipun menimbulkan ketegangan dalam institusi agama, penolakan ini mencerminkan komitmen komunisme terhadap masyarakat yang lebih seksama dan adil, di mana individu dibebaskan daripada ilusi ideologi. Kini terdapat negara komunis yang mengamalkan masih rakyat mereka masih boleh mengamalkan agama-agama seperti Islam, Kristian dan Buddhis dan agama-agama lain. Contohnya di Indonesia, dalam Pancasila mereka yang pertama, Pancasila tu seperti rukun negara. Jadi dalam Pancasila yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun Indonesia mempunyai parti yang berlatar belakangkan komunis, sejak pembunuhan beramai-ramai pada tahun 1965 dan penggulingan PKI, Parti Komunis Indonesia, ideologi komunis di Indonesia dikaitkan dengan trauma dan kontroversi. Jadi sejak itu, kebebasan beragama telah dihormati oleh orang ramai dan dapat dijalankan amal agama mengikut kepercayaan mereka. Sama juga seperti di China, Parti Komunis China adalah parti pemerintahan di China. Negara ini masih mengiktiraf kepelbagaian agama. Walaupun kawali ketat terhadap aktiviti keagamaan dan gereja, terutamanya yang dilihat berpotensi untuk mengancam kestabilan sosial atau kuasa parti, ramai warga China terus mengamalkan amalan agama. Islam, Buddha, Kristian dan agama-agama lain diiktiraf dan dibenarkan walaupun diawasi dengan ketat oleh kerajaan. Berdasarkan semua poin yang di-explain, saya ada buat analisis. Analisis pertama, ideologi komunis ditujukan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas dengan kepemilikan bersama sumber daya, menolak kepemilikan pribadi dan pengeluaran pribadi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kiranya yang pertama ni kita boleh tengok dia betul-betul nak ikut macam neo-Marxism, nak ikut neo-Marxism, di mana dia menolak sistem kapitalis dan menitik beratkan sistem yang sama rata dekat semua rakyat dia. Okey, yang kedua, menekankan kepentingan kerajaan berpusat kuat dengan kuasa membuat keputusan di peringkat nasional untuk mencapai pemilikan kolektif, pengeluaran dan penghapusan harta peribadi. Ini macam yang Hafiz ada explain tadi tentang kerajaan berpusat lah. Dia nak pastikan yang kerajaan berpusat sahaja yang berkuasa untuk mengawal segala-galanya ekonomi, pelajaran, sekolah pasal rakyat dia. Fokus pada pengeluaran untuk keperluan asas manusia, menitik beratkan kesejahteraan sosial dan menentang motif keuntungan yang terkait dengan kapitalisme. Jadi dia sama dengan poin nombor 1. Dia lebih kurang je. Tapi yang dia nak cakap yang komunisme ni dia fokus pada dia menitik beratkan keperluan asas untuk rakyat-rakyat dia. Dia nak jaga kebajikan rakyat dia. Sama juga untuk bagi sama rata. Menolak kepercayaan kepada Tuhan, menganggap agama sebagai alat ideologi yang menyebabkan perpecahan kelas, menekankan kepemilikan bersama dan menentang demokrasi tradisional. Untuk komunisme ni, dia menolak kepercayaan kepada Tuhan sebab dia orang percaya, dia orang boleh dia orang anggap yang sebab agama ni lah manusia ni macam belah, macam yang kita tengok Kristian tak suka Muslim, ada Islamofobik, ada yang Kristianfobik semua kan. Lepas tu kita tengok yang negara yang berperang pun negara yang mempunyai pegangan agama yang kuat macam tu. Contoh macam Palestin dengan Israel sekarang ni, dia satu sebab agama, satu lagi sebab perebutan tanah. Yang tu lain lah, tak ada kena-mena dengan ni. Tapi dia ada kena-mena pasal agama juga. Itu saya nak bagi contoh. Okey, yang terakhir, menekankan penggunaan sumber daya alam oleh negara, mencerminkan komitmen untuk mencipta masyarakat yang lebih egaliter dan adil secara sosial. Okey.
Ini sebulan yang kita boleh dapat daripada pandangan tentang idea sosialis atau komunis ini adalah pandangan politik dan ekonomi menekankan kepemilikan bersama atas sumber daya. Kelebihan komunisme mengkomisi kita untuk mencapai kesetaraan sosial, penghapusan kelas dan kepemilikan bersama atas sumber daya. Walau bagaimanapun, perjuangan mungkin timbul dalam dorongan individu untuk bergegas dengan inovasi ekonomi dan masalah dalam keputusan pusat yang boleh menyebabkan verifikasi, berlebihan dan keputusan yang tidak cekap. Penilaian terhadap komunisme seringkali bergantung pada sudut pandang dan konteks sejarah. Jadi apa yang kita dapat ialah maksudnya komunis ni memang dia punya ideologi dia nak cakap dia nak hak sama rata. Lepas tu sumber daya semua diadilkan sama rata, tak ada kelas sosial, nampak macam adil lah. Tapi kita boleh nampak juga kegangan dari segi negara komunis. Macam contoh Korea Utara, dia punya pembangunan pun agak kurang. Dan pada asasnya pun dia tak nak lakukan ekonomi bersama negara lain yang berbeza ideologi. So setiap penilaian terhadap komunis ni berbeza dari sudut pandangan sejarah dan konteks dia. Okay? Kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan perempuan boleh cek sendirilah untuk proofkan balik kalau ada persoalan. Tapi kalau rasa macam nak tanya kami, tuan-tuan dan perempuan boleh boleh WhatsApp, boleh contact, boleh tanya je. Dan kami yang di nombor di bawah. Tapi ni list reference yang kita orang ambil untuk slide ni lah. Kalau tuan-tuan perempuan rasa macam nak check ke nak tengok betul ke tak kita orang ni, boleh. Nak ikut lebih lanjut boleh. Baik. Sekian, terima kasih. Bye.